Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama kami dalam YouTube channel Podcast Rakyat. Pada episod pertama kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan topik bendera putih yang sedang hangat diperkatakan mutakhir ini. So, bersama kita pada hari ini adalah seorang tetamu, salah seorang pengasas kumpulan Facebook Solidariti Rakyat Bendera Putih, iaitu Saudara Rahman Imuda. Apa kabar saudara? Alhamdulillah, terima kasih Podcast Rakyat kerana sudi mengundang saya. Ya, sama-sama saudara. Terima kasih juga kerana sudi untuk bersama kami dalam episod pertama, yang mana pada topik kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan bendera putih, yang mana saya tertarik kepada satu kumpulan Facebook yang saudara ambil inisiatif untuk tubuhkan, iaitu kumpulan Facebook Solidariti Rakyat Bendera Putih. So, kalau boleh kita beralih terus ke soalan pertama, bagaimana saudara boleh terfikir untuk tubuhkan grup Facebook sebegini? Ya, terima kasih. Saya rasa penting untuk saya tegaskan bahawa kumpulan ataupun gerakan bendera putih ini sebenarnya adalah sebuah perjuangan rakyat yang diasaskan oleh rakyat. Kerana kita dapat lihat sejak pandemik berlaku, banyak masalah sosial yang sedang berlaku yang menyebabkan ramai orang mengambil inisiatif menggunakan hashtag di media sosial ataupun mengambil alam digital sebagai tempat untuk mereka cuba memperjuangkan sesuatu. Dan kami di kumpulan Solidariti Rakyat Bendera Putih melihat pentingnya ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan NGO-NGO ataupun individu-individu untuk berkumpul untuk membantu bagi kita melancarkan gerakan membantu rakyat dan memastikan ada satu gerakan yang teratur. Dan sekiranya ada isu-isu kontroversi berkaitan bendera putih, kumpulan itu ataupun entiti itu boleh mengeluarkan apa-apa kenyataan untuk menetralkan keadaan. Saya rasa ini penting kerana apabila berlakunya gerakan media sosial, selalunya kita tidak melihat ada apa-apa kumpulan entiti yang akan menjadi, kata orang tu, peneraju kepada gerakan. Walaupun ada baik dan buruknya, tapi saya rasakan kumpulan seperti ini penting untuk mengumpulkan orang-orang yang ingin membantu rakyat. Sangat menarik. Sepanjang kalau saya tidak silap 1 bulan grup itu telah ditubuhkan, dan sekarang saya melihat kumpulan tersebut sudah mencecah 12,000 ahli. Saya mengikuti perkembangan terkini yang ada di dalam kumpulan tersebut. So, apakah gerakan yang terhasil daripada kumpulan tersebut? Mungkin ramai orang ingin tahu, saudara. Ya, ini satu soalan yang sangat menarik. Pertama sekali, saya akan pecahkan kepada 2 perkara yang terjadi. Pertama sekali, yang terjadi dalam kalangan ahli-ahli kumpulan Facebook Solidariti Rakyat Bendera Putih. Kita telah pun mengumpul hampir 30 NGO untuk sama-sama berkoordinasi, berkongsi sumber dan berkongsi maklumat untuk membantu golongan sasar mengikut lokaliti masing-masing. Jadi kami telah mengadakan mesyuarat dalam talian dan hampir 30 NGO menghantar wakil dan berbincang tentang hal-hal yang boleh dimantapkan untuk memberi bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Dan kedua, kita dapat lihat oleh kerana gerakan ini merupakan gerakan rakyat boleh buat apa saja yang mereka inginkan. Dan antara yang dilakukan yang saya sangat kagum adalah ada kumpulan yang membuat apps untuk membantu rakyat ataupun membolehkan mereka yang memerlukan bantuan meminta bantuan daripada apps itu. Ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat-sangat kita harus kagumi kerana dengan sumber yang terhad, rakyat mampu membuat sesuatu ataupun mengambil usaha untuk membantu sesama mereka. Okey, itu dia. Baik, jelas, padat penerangan daripada saudara Rahman tadi. Jika kita katakan tentang ada orang berkata bahawa inisiatif bendera putih ini dimotori oleh parti-parti politik tertentu. So, apa komen saudara berkenaan jika ada orang katakan yang bahawasanya bendera putih ini adalah satu agenda politik? Apa komen saudara? Ya, saya sangat faham sebenarnya mengapa kebanyakan ahli-ahli politik terutamanya daripada kerajaan merasa tergugat apabila adanya gerakan-gerakan rakyat seperti ini. Pertama, mereka akan kelihatan sangat dungu kerana sepatutnya kerja-kerja membantu rakyat adalah kerja-kerja mereka kerana mereka dibayar untuk membantu rakyat di kawasan mereka. Dan
saya faham juga kenapa ia dilihat sebagai satu gerakan seperti anti kerajaan, tapi percayalah sebenarnya tidak. Rakyat sekarang sedang berada dalam situasi yang pelik yang mereka belum pernah hadapi sebelum ini, yang mana kita dapat melihat ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang kehabisan bekalan makanan, dan kita juga dapat lihat kes-kes angka-angka bunuh diri semakin tinggi, dan ia merupakan satu inisiatif sebenarnya untuk membantu rakyat dengan semangat kita jaga kita. Kita bukannya menolak peranan ahli politik, tetapi secara jujur, jika saya boleh katakan, kita dapat lihat berapa ramai pergaduhan atau berapa banyak pergaduhan politik yang sedang berlaku sehingga rakyat menjadi muak. Dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, orang yang boleh menjaga mereka adalah rakyat sendiri, ataupun hanya mereka yang boleh jaga mereka. Okey, baik, jelas. So, deretan daripada apa yang saudara perkatakan sebentar tadi, jika inisiatif bendera putih ini tidak dimotori oleh ahli politik, so sebenarnya apa yang sebenarnya patut dilakukan oleh pihak pemerintah? Mungkin saudara boleh berikan sedikit komen berkenaan isu ini. Ya, saya kerap menulis di media sosial ataupun portal-portal berita tentang kritikan saya terhadap apa yang sedang berlaku di Malaysia. Saya berharap ataupun saya mengharapkan Parlimen segera dibuka kerana ia membolehkan pembuat dasar, ahli-ahli politik lah maksudnya, untuk membahaskan isu ataupun membahaskan dasar-dasar yang dapat membantu rakyat Malaysia keluar daripada pandemik ini ataupun keluar daripada kesengsaraan pandemik ini. Malangnya apa yang saya lihat berlaku adalah pada masa yang terdekat Parlimen dibuka, namun cumalah satu sesi mendengar ataupun hanya mendengar sahaja daripada menteri tentang peranan dan polisi yang mereka lakukan tanpa semak imbang. Saya rasa ini sangat-sangat bahaya di negara demokrasi seperti Malaysia kerana kita mahukan ada satu proses semak imbang dan perbincangan dalam membina dasar supaya dasar-dasar itu matang. Kedua adalah saya berpandangan kerajaan harus berbelanja dengan lebih banyak lagi melalui Parlimen supaya kita dapat lihat bantuan-bantuan sosial segera diedarkan kepada rakyat. Kerana kita dapat lihat kesengsaraan rakyat berlaku adalah kerana kurangnya bantuan sosial daripada kerajaan. Semudah itu, dan saya tidak rasa polisi membenarkan ataupun mengarahkan rakyat mengorek tabung sendiri ataupun memecahkan tabung sendiri adalah polisi penyelesaian jangka masa panjang. Kerana kita akan menghadapi satu krisis baru pada masa depan apabila kita adanya kumpulan rakyat yang sudah tua bersara tetapi tidak mempunyai wang simpanan. Baik, salah satu perkara yang saudara katakan sebentar tadi, apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah adalah buka Parlimen agar ahli-ahli Parlimen dapat membincangkan isu-isu semasa yang berlaku di kalangan rakyat marhet. Jadi merujuk kepada perkara itu, apakah isu yang paling melarat di kalangan rakyat sebenarnya, saudara? Ya, saya rasa yang paling terang ataupun yang paling obvious kita dapat lihat adalah ramai rakyat kehilangan pekerjaan. Kemudian saya pernah katakan pada temu bual yang lain, kebanyakan mereka akan kehabisan simpanan kerana mereka kehilangan pekerjaan, dan ada sesetengah mereka di-cover ataupun dilindungi oleh skim insurans pekerjaan, namun ia pada belanjawan 2021 dikatakan akan dilanjutkan sehingga 9 bulan, tetapi 9 bulan itu pun akan habis. Jadi kehilangan pekerjaan merupakan faktor yang sangat-sangat penting kerana tanpa gaji ataupun tanpa pendapatan mereka tidak boleh membayar ansuran rumah, ansuran kereta, tidak boleh membeli makanan, dan saya rasa sudah masanya dan memperkenalkan satu skim allowance pengangguran yang akan memberikan allowance kepada mereka yang menganggur. Walaupun saya tahu pada masa sekarang ada allowance mencari kerja, tetapi pada pandangan saya ia masih lagi tidak cukup. Kita perlukan allowance pengangguran untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan untuk sekurang-kurangnya mampu bertahan membeli makanan dan membayar liability seperti rumah dan kereta. Ini adalah faktor-faktor yang sangat-sangat penting yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan. Kerajaan tidak boleh kedekut, dan kerajaan juga tidak boleh hanya memikirkan ataupun risau dengan belanjawan defisit, kerana ini adalah masa yang berbeza dari masa-masa sebelum ini ataupun krisis sebelum ini. Sekiranya kerajaan kedekut, kerajaan enggan mengeluarkan lebih banyak bantuan rakyat, akan lebih rakyat yang terkorban bukan kerana COVID tapi kerana kesempitan hidup.
Baik, terima kasih saudara. Mungkin kita boleh beralih kepada soalan terakhir. Apa harapan saudara berkenaan dengan bendera putih ini? Ya, kita dapat melihat bendera putih ini ataupun pergerakan bendera putih mungkin sudah sedikit perlahan. Saya tidak adalah sesuatu yang negatif. Keadaan ini bermakna kemungkinan orang-orang yang memerlukan sudah tidak lagi perlu menggantung bendera putih di hadapan rumah mereka, tetapi hanya perlu menggunakan apps yang dicipta oleh rakyat. Dan ia juga mungkin bermaksud bantuan daripada kerajaan semakin deras mengalir dan bantuan daripada rakyat juga semakin deras mengalir seperti bantuan kerajaan tadi. Jadi bagi saya ia adalah sesuatu yang positif. Harapan saya adalah selepas ini kita jangan berhenti sekadar memberikan bantuan makanan, tetapi kita cuba mencari jalan untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan kerja. Baik, terima kasih Saudara Rahman Sudi untuk bersama kami untuk episod pertama Podcast Rakyat. Pada masa-masa akan datang kita akan lebih banyak menyiarkan podcast-podcast terkini. Kita akan sentuh isu-isu terkini yang berlaku di negara. Dan kepada anda yang sedang mendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti kami. Jangan lupa boleh letakkan komen ataupun ulasan anda di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Podcast Rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih lagi Saudara Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.